Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Kembali kita sekali lagi dalam program Bicara Minda bersama saya, Laili Kamaria Muhammad Jamil, moderator anda pada hari ini yang dibawakan secara langsung di FB MQA. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sidang penonton yang mengikuti kami walau di mana jua anda berada. Dan seperti mana yang tuan-puan sidang penonton sedia maklum, bahawasanya program Bicara Minda ini merupakan satu program yang dibawakan khas untuk membicarakan dan mengupas pelbagai topik menarik berkaitan pendidikan tinggi negara, khususnya membabitkan jaminan kualiti. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang semakin menjadi perhatian dan mendapat permintaan ramai, iaitu Technical and Vocational Education and Training atau nama singkatnya TVET. Jadi bersama saya di studio adalah yang kita bawakan pada hari ini merupakan seorang yang cukup istimewa, iaitu Puan Rohasni Mohamad Siddiq selaku pengarah bahagian akreditasi sastra dan kemanusiaan Agensi Kelaikan Malaysia. Jadi apa khabar Puan? Selamat pagi. Alhamdulillah, baik Laili. Dan kita doakan juga agar semua penonton-penonton kita, pendengar-pendengar kita pada pagi ini sentiasa ceria, sentiasa sihat dan sentiasa bahagia dan dapat sama-sama mengikuti program kita pada pagi ini sehingga ke akhir slot, insya-Allah. Baik Puan, terima kasih atas kesudian Puan untuk bersama kami pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan program, apakah kata-kata awal daripada Puan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua penonton dan pendengar yang sudi meluangkan masa untuk bersiaran bersama kami pada pagi ini. Okey, terima kasih kepada pihak organizer MQA International kerana sudi menjemput saya untuk membuat sesi perkongsian pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan tajuk mengenali program TVET dan bagaimana MQA memproses program TVET, apa itu program TVET dan ciri-cirinya dan apakah bentuk dan sifat-sifat program TVET. Jadi terima kasih Puan. Baiklah, biasa kita mendengar perkataan TVET itu amat sinonim dengan bidang kemahiran. Jadi sebagai mukadimahnya, bolehkah Puan Rohasni terangkan secara ringkas mengenai topik kita pada hari ini? Okey, Laili, secara ringkasnya topik yang akan saya sentuh pada pagi ini adalah pertamanya berkenaan dengan latar belakang program TVET, ciri-ciri program TVET, standard yang kita gunakan untuk menilai program TVET dan apakah berkaitan di antara WBL iaitu Work Based Learning dan juga mod pengajian TUTI dengan program TVET. Okay. Jadi perkongsian yang akan kita bawakan pada hari ini mungkin agak ringkas tetapi ianya sangat penting kepada institusi pendidikan kita buat masa sekarang lah Puan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik kita pada hari ini, suka saya ingatkan kepada semua penonton di luar sana, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, bolehlah diajukan di laman komen FB MQA dan insya-Allah kita akan cuba untuk membacakan komen-komen dan juga persoalan anda mungkin di akhir rancangan nanti ataupun sementara kita tengah berbual nanti Okey, baiklah, kita akan kembali kepada topik kita pada hari ini. Jadi seperti yang sidang penonton sedia maklum bahawasanya TVET itu amat sinonim dengan bidang kemahiran. Tetapi sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu apakah maksud di sebalik TVET itu sendiri. Jadi soalan pertama saya untuk Puan, apakah itu TVET? TVET ni adalah bermaksud pendidikan dan latihan teknikal dan juga vocational yang merupakan satu aliran pendidikan tinggi yang baru di negara kita di mana TVET mula diperkenalkan di Malaysia semasa rancangan Malaysia ke-11 iaitu pada tahun 2016. Yang mana TVET ni merupakan satu agenda nasional untuk melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan juga berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri melalui penghasilan tenaga kerja terlatih. Dan jadi kalau kita lihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi pendidikan tinggi iaitu PPMPT pada tahun 2015 hingga 2025 telah menggariskan PPMPT ini telah menggariskan 10 lonjakan untuk dicapai di mana lonjakan keempat itu merupakan lonjakan yang berkaitan dengan penghasilan graduan TVET yang berkualiti. So melalui lonjakan ini beberapa inisiatif telah kita buat untuk menyeragamkan rangka kerja kelaikan dan juga standard program TVET kepada satu sistem akreditasi dan juga sistem pengiktirafan bagi program TVET yang tunggal. So di situlah mulanya
Di situlah mulanya bagaimana TVET itu mula diperkenalkan lah. Okey, baiklah Puan, sebentar tadi itu merupakan info ringkas berkenaan dengan latar belakang mengenai TVET. Jadi seterusnya, kita sedia maklum bahawasanya untuk akreditasi program kita mempunyai sumber rujukan iaitu Code of Practice for Program Accreditation iaitu COPPA. Jadi untuk TVET ini, adakah pihak MQA menyediakan sebarang rujukan ataupun panduan bagi semua penyedia TVET? Okey, ke arah menyeragamkan kelayakan dan juga standard TVET untuk menjadi satu sistem akreditasi ataupun sistem pengiktirafan yang tunggal ya. MQA yang berada di bawah KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, telah bekerjasama dengan JPK iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran yang berada di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk membangunkan satu sistem jaminan kualiti TVET yang tunggal yang kita namakan sebagai Kod Amalan Akreditasi Program bagi TVET iaitu KOPTA. Di mana KOPTA ini merupakan rujukan utama yang penting bagi semua penyedia TVET sekiranya tuan-puan sebagai penyedia TVET ingin menawarkan program TVET. Okey, kalau kita lihat ya dari segi sejarah pula, KOPTA ini dibangunkan berasaskan kepada dua kitab, kita kata kitab lah kan. Okey, dua kod amalan akreditasi iaitu Kod Amalan Akreditasi Program KOPA yang berada di MQA untuk program akademik dan juga Kod Amalan Pentaulihan Program Kemahiran iaitu KAPPK yang berada ataupun di bawah kawalan pihak JPK. So KOPTA yang kita gunakan ini adalah merupakan sumber rujukan tunggal bagi sistem sistem jaminan kualiti program TVET untuk tujuan pengakreditasian ataupun pentaulihan program TVET ya. Oleh itu ya, semua penyedia TVET sama ada yang berada di bawah KPT yang berdaftar sebagai IPTA ataupun IPTS ataupun mana-mana penyedia TVET yang berada di bawah JPK yang dikenali sebagai pusat bertauliah perlu mematuhi, perlu mengikuti semua standard-standard yang telah ditetapkan di dalam KOPTA. Dan MQA juga telah mengeluarkan ya Pekeliling Bilangan 10 tahun 2019 yang bertarikh pada 30 Ogos berkaitan keperluan kepada penyedia TVET untuk mematuhi keperluan KOPTA semasa membuat permohonan program TVET sama ada di MQA ataupun di JPK. Jadi baik Puan, seperti mana kitab tadi standard standard KOPA dan juga KOPIA. Jadi saya percaya di bawah KOPTA juga mempunyai bidang dan area penilaiannya yang tersendiri. Dan pada pemahaman saya terdapat 107 standard di bawah KOPTA ini. Jadi bolehkah Puan terangkan berkenaan perkara ini? Okey, untuk pengetahuan Danny dan juga penonton-penonton kita ya, standard-standard yang terdapat di dalam KOPTA ini merupakan satu rujukan penting yang perlu diberi perhatian dan penelitian oleh semua penyedia TVET untuk menawarkan program. Dan juga standard ini digunakan ya oleh MQA ataupun JPK untuk membuat ataupun semasa membuat proses penilaian TVET. So di dalam KOPTA ini seperti yang Laili mentionkan tadi, kita ada 107 standard. Tetapi jangan risau, 107 standard itu kita pecahkan kepada area-area ataupun bidang-bidang tertentu. So di dalam KOPTA kita ada 7 bidang ataupun 7 area seperti mana juga dalam KOPA dan juga KOPIA, di mana setiap area itu terdapat standard-standard yang perlu dipatuhi, yang perlu diikuti, yang perlu diteliti oleh semua penyedia TVET. Okey, kalau kita tengok ya, area pertama adalah berkenaan dengan Program Development and Delivery, terdapat 19 standard yang perlu diteliti. Area 2 berkenaan perjalanan pelajar, terdapat 13 standard. Manakala Student Selection and Support Service ada 19 standard iaitu area 3. Area 4 pula adalah berkenaan dengan staff akademik di mana terdapat 20 standard yang perlu diteliti oleh pihak penyedia TVET. Area kelima ada terdapat 10 standard iaitu berkenaan dengan educational resources. Area keenam berkenaan dengan program management, terdapat 15 standard. Dan area terakhir adalah area 7 mengenai CQI ya, program monitoring dan review. Terdapat 11 standard yang perlu diteliti oleh pihak penyedia TVET. So ini menjadikan keseluruhan standard yang kita ada di dalam KOPTA adalah 107 standard, di mana perincian setiap standard ni tuan-puan dan juga semua penyedia TVET boleh dapati ataupun boleh muat turun dalam laman web MQA, dalam KOPTA ya, dalam laman web MQA, dalam page TVET lah. Dalam page TVET lah. Ya. Okey, baik Puan, seterusnya apakah ciri-ciri program TVET berdasarkan KOPTA? Okey, di dalam KOPTA kita telah menggariskan ya, terdapat beberapa ciri yang perlu dimiliki ataupun ciri-ciri yang kita boleh lihat sama ada program tersebut kita boleh kategorikan sebagai program TVET ataupun tidak. Yang pertamanya,
Pembangunan kurikulum program tersebut mestilah berdasarkan kepada Occupational or Industry Standard and Practices ataupun kita panggil ringkasnya adalah OISP. OISP ni merupakan standard pekerjaan lah yang akan kita lihat, yang akan kita iktiraf dan sahkan ya, di mana kita perlu sahkan OISP ini, di mana JPK dan juga MQA perlu mengiktiraf OISP ini melalui Jawatan Kuasa Teknikal Bersama iaitu JTC, iaitu jaminan JTC bagi jaminan kualiti tunggal TVET. Di mana di MKA buat masa ini kita ada 2 OISP yang telah kita sahkan iaitu Work Based Learning WBL dan juga To You To I. Manakala OISP yang digunakan oleh JPK adalah NOS. Okey, ciri yang kedua adalah kurikulum program tersebut hendaklah mengandungi 50% hingga 70% komponen praktikal bergantung kepada tahap sesuatu program. Contohnya ya, program CC memerlukan 70% komponen praktikal, program diploma memerlukan 60% komponen praktikal dan begitulah seterusnya. Program ijazah sarjana muda ataupun degree memerlukan 50% komponen praktikal. Okey, kita lihat pula kepada ciri yang ketiga iaitu kurikulum bagi program TVET perlu menekankan kepada aspek kemahiran ataupun aspek psikomotor. Dan seterusnya ciri keempat adalah program TVET bagi tahap 1 dan tahap 2 di dalam MQF hendaklah mengandungi pendedahan, aspek pendedahan kepada industri. Dan seterusnya ciri kelima adalah bagi program TVET tahap 3 hingga 5 dalam MQF perlu mempunyai komponen latihan industri. Dan ciri keenam yang dicatatkan dalam kopta ini adalah projek bagi program TVET perlu diterapkan dalam kurikulum program terutamanya bagi program tahap 4 dan tahap 5 MQF. Jadi bila kita bercakap mengenai kerangka kelaikan Malaysia, di manakah letaknya program TVET itu di dalam kerangka? Okey, Laili ya, untuk pengetahuan Laili dan juga semua penonton, kalau kita lihat ya, kerangka kelaikan Malaysia MQF kita yang MQF bangunkan, kedudukan program TVET dalam MQF ya, kita boleh lihat dalam pilar tersendiri ya, iaitu apabila sektor kemahiran dan sektor vocational dan teknikal ini telah digabungkan menjadi sektor TVET. Dan di dalam MQF ni ya, kita nyatakan secara terperinci juga bilangan kredit bagi sesuatu program untuk bergraduat itu mengikut tahap program tersebut lah. Contohnya ya, program sijil pada tahap 1 perlu mempunyai 15 kredit bergraduat, manakala program sijil tahap 2 perlu mengandungi 30 kredit bergraduat, sijil tahap 6 60 kredit bergraduat, sijil tahap 3 60 kredit bergraduat, dan diploma yang berada pada tahap 4 dalam MQF perlu mengandungi 90 kredit bergraduat. Dan seterusnya lah, program degree ataupun ijazah sarjana muda TVET ni juga perlu mempunyai 120 kredit bergraduat sebagaimana program akademik biasa. Jadi ini bermakna setelah penambahbaikan MQF 2.0, TVET adalah merupakan penggabungan di antara sektor kemahiran dan juga sektor vocational dan teknikal. Okey, puan. Dan seterusnya bagaimana kita nak kenal program TVET itu sendiri? Jadi bolehkah puan ceritakan dengan lebih terperinci apakah ciri utama sesuatu program itu, sama ada ianya boleh dikategorikan sebagai program TVET, dan apakah yang dimaksudkan dengan OISP seperti yang puan nyatakan di awal pembentangan tadi. Okey, kita sentuh detail nanti berkenaan dengan OISP ya. Di awal slide tadi saya ada menyatakan bahawa ciri-ciri utama sesuatu program itu sama ada boleh dikategorikan sebagai program TVET ataupun tidak adalah menggunakan OISP yang telah disahkan. Okey, buat masa ini MQA telah mengesahkan 2 OISP ya, mungkin later on akan ada lagi OISP yang akan datang, tapi buat masa sekarang kita ada 2 OISP yang telah kita sahkan iaitu WBL, Work Based Learning, dan juga To You To I. Manakala OISP yang JPK sahkan adalah NOS. Okey, kenapa TVET ni memerlukan OISP? Okey, OISP ini merupakan standard pekerjaan ya, di mana bagi program yang bersifat kemahiran ni, OISP ini digunakan sebagai tanda aras dalam mengukur keterampilan pelajar dalam sesuatu bidang, di mana OISP ini juga akan menggariskan ya jangkaan, pencapaian dan pengetahuan serta kemahiran pelajar yang diperlukan oleh sesuatu industri. Dengan kata lain, dia melibatkan industri engagement lah kalau kita laksanakan OISP ni. Okey, kita lihat dulu ya OISP yang pertama iaitu WBL ataupun kita kenali sebagai
pembelajaran berasaskan kerja, itu WPL lah. Okey, mood WPL ni adalah merujuk kepada aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berlaku di tempat kerja. Dengan kata lain, WPL ni merujuk kepada pencapaian pelajar melalui hasil pembelajaran yang diperolehi melalui pengalaman kerja ataupun pelajar berkenaan melaksanakan peranan dan juga tugasan kerja di industri ataupun di tempat kerja. Dan juga pengalaman kerja tersebut perlu diiktiraf oleh PPT ataupun penyedia TVET sebagai satu bentuk pembelajaran yang sah. Okey, kalau kita lihat kepada slide di antara pengalaman-pengalaman kerja yang kita boleh kategorikan sebagai WPL adalah seperti internship, apprenticeship dan sebagainya lah, seperti yang tertera dalam slide itu. Okey, seterusnya Laili, kita lihat pula struktur kurikulum bagi pengendalian program secara WPL. Terdapat dua struktur utama bagi kurikulum yang dikendalikan secara WPL, iaitu struktur secara block release dan juga day release. Okey, contoh bagi block release ni macam mana untuk PPT buat block release ni adalah contohnya seperti latihan industri, di mana ada satu tempoh tertentu dikhaskan untuk pelajar dalam satu semester ataupun dua semester dan sebagainya untuk berada di industri. Manakala day release pula adalah pada hari-hari tertentu sahaja pelajar yang terlibat dengan program berkenaan perlu melalui pembelajaran secara WPL. Dan untuk pengetahuan semua kelas-kelas WPL ini perlu dilaksanakan di tempat kerja bukan di universiti, dilaksanakan di tempat kerja oleh jurulatih industri yang berkelayakan ataupun staf akademik ataupun tutor dari PPT yang mana staf akademik dan tutor ataupun jurulatih industri ini perlu dilantik secara bersama join antara PPT dan juga industri, di mana peranan utama staf ini adalah untuk membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran sesuatu program tersebut. Okey, kita lihat pula contoh-contoh pengiraan bagi block release. Contohnya bagi latihan industri, seseorang pelajar tu memerlukan selama 640 jam bagi satu semester untuk berada di industri untuk menjalankan latihan industri secara terperincinya. Contohnya adalah 8 jam sehari pelajar berkenaan bekerja selama 5 hari seminggu dan juga selama satu semester. So totalnya kita akan dapatlah 640 jam untuk satu semester bagi latihan industri. Okey, contoh pengiraan day release pula adalah bergantung kepada jenis sesuatu kursus ataupun program tersebutlah, sama ada sifat-sifat sesuatu kursus itu yang dibangunkan oleh PPT sama ada memerlukan 2 jam, memerlukan 3 jam ataupun memerlukan 4 jam. Dia adalah berbeza. Ada kursus yang hanya memerlukan pelajar mengikuti selama 2 jam sahaja sehari untuk mempelajari aspek kemahiran ataupun aspek skill lah. Manakala ada kursus yang memerlukan 3 ataupun 4 jam sehari bagi membolehkan pelajar tu mempelajari komponen kemahiran bagi sesuatu kursus berkenaan. Jadi yang itu berkenaan dengan WPL. Bagaimana pula dengan TU2I? Okay. Sekarang ni kita tengok pula TU2I, mood pengajian TU2I. Okey. TU2I ni merupakan mood pengajian yang menggabungkan dua elemen, iaitu elemen pembelajaran di PPT dan juga elemen pembelajaran di tempat kerja. Okey, untuk mood pengajian ini tidak boleh hanya terdapat aspek pembelajaran di universiti sahaja. Dia mesti mempunyai pasangannya. So pasangannya tadi adalah pembelajaran di industri. Okey, seterusnya pembelajaran di PPT bagi aspek pembelajaran di PPT. Di PPT berkenaan boleh menekankan program berkenaan boleh menekankan kepada aspek teori, prinsip asas bidang berkenaan, sama ada boleh dilaksanakan secara kuliah, tutorial, lab, studio dan sebagainya lah, sebagaimana pelaksanaan program akademik biasa. Manakala bagi pembelajaran di industri, penekanan perlu diberi kepada komponen aplikasi ilmu ataupun kemahiran pekerjaan yang perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam tempoh 1 tahun di industri. So kita anggarkan dalam 1 tahun tu mungkin 1 hingga 4 semester lah pelajar berkenaan perlu berada di industri. Dan satu lagi aspek yang penting adalah bila berlakunya mood pembelajaran secara industri ni, penilaian pelajar perlulah dibuat di tempat kerja. So ini adalah ciri yang agak penting di mana aspek pembelajaran bagi komponen industri perlu dilaksanakan di tempat kerja, bukannya di universiti. So kalau kita lihat model-model, apa itu model-model yang kita boleh contoh atau boleh kita lihat model-model TU2I
So kita ada contoh kat sini model-model untuk pelaksanaan program itu U2I. Bagi program 4 tahun kita ada 2 model, iaitu 2 tahun universiti, 1 tahun industri, ataupun 3 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Manakala bagi program yang durationnya adalah selama 3 tahun, hanya ada satu pilihan lah, 2 tahun di universiti dan 1 tahun di industri. Dan yang terakhir adalah model kita yang terakhir adalah bagi program yang tempoh pengajiannya selama 2,5 tahun, perlulah 1 tahun setengah berada di industri dan 1 tahun setengah berada di universiti dan 1 tahun berada di industri ya. Namun begitu ya, kita tengok dalam model kita ini, berdasarkan model ni ya, kita lihat ya, PPT ataupun penyedia TVET ya boleh menyusun komponen industri ataupun komponen universiti berkenaan mengikut kesesuaian sesuatu program dengan keperluan industri. Contohnya, komponen industri boleh berada pada awal pengajian, boleh berada di pertengahan pengajian, tetapi di akhir pengajian tu perlu dihabiskan di industri. So, ada flexibility kat situ. Jadi ini bermakna sekiranya aspek pembelajaran itu dilakukan di industri semata-mata lah. Maknanya program tersebut tidak boleh dikira sebagai itu. Betul, Puan? Itu adalah latihan industri sahaja. Sebab dia ada komponen amali. Komponen teori. Komponen teori. Yes. Jadi saya kira ini merupakan model yang menarik ya bagi kita untuk memahami dengan lebih baik lagi apa itu TU2I lah. Okey, jadi soalan seterusnya, bagaimanakah pihak MQA memproses sesuatu permohonan TVET tersebut? Okey, di MQA ya, untuk program-program TVET yang akan diproses MQA, kita akan berikan kod untuk memprosesnya berbeza mengikut jenis permohonan. Bagi permohonan TVET, tahap provisional akreditasi ataupun akreditasi sementara, kod yang akan kita gunakan adalah MQA TVET QP. Manakala MQA TVET QF pula adalah merujuk kepada permohonan akreditasi penuh bagi program-program TVET yang dihantar ke MQA. Kod TVET QP SWA pula adalah merujuk kepada permohonan akreditasi sementara bagi IPT yang berstatus SWA. Dan kod TVET QF SWA ni adalah merupakan kod yang kita gunakan untuk memproses permohonan akreditasi penuh bagi PPT yang berstatus SWA. Okey, di MQA ya, terdapat 3 jenis permohonan ataupun 3 proses pentinglah untuk program TVET yang diuruskan oleh MQA. Yang pertamanya adalah permohonan akreditasi sementara, iaitu permohonan ini adalah pada peringkat awal di mana program TVET perlu mendapat kelulusan untuk mengendalikan program. Yang keduanya adalah kita ada permohonan akreditasi penuh program TVET, di mana setelah program akreditasi sementara tadi telah mencapai tempoh matang, maka program tersebut perlu melalui proses penilaian akreditasi penuh. Dan yang terakhir ya, kita ada satu lagi proses yang baru, iaitu yang kita namakan permohonan conversion ya. Permohonan ini adalah permohonan untuk kita convert program akademik biasa yang ada di PPT kepada program TVET dengan syaratnya, yang ada syarat lain. Ada syarat. Ada syarat ya. Dengan syarat program tersebut perlu mematuhi ataupun memenuhi ciri-ciri program yang kita cerita di awal tadi tu, yang ada 6 ciri tu, perlu mematuhi kurikulumnya, perlu mengandungi komponen kemahiran dan juga perlu menggunakan OISP yang telah kita sahkan, sama ada WBL ataupun menggunakan TU2I. Okey. Jadi dan yang terakhir ya Puan, kalau sebentar tadi kita telah pun tahu apakah itu TVET, bagaimana untuk mengenali program-program TVET, jenis permohonan dan sebagainya. Jadi soalan saya yang terakhirlah saya kira, apakah kelebihan melaksanakan program TVET ini? Okay. Untuk makluman Laili dan juga penonton-penonton kita tak nafikanlah sekiranya tuan-puan melaksanakan program TVET ini terdapat banyak kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikannya. Contohnya ya, wujudnya kerjasama ya antara penyedia TVET dan juga industri dalam membangunkan kurikulum, di mana industri turut dilibatkan pada peringkat awal lagi, iaitu semasa pembangunan satu-satu program TVET. Dan industri ini juga turut dilibatkan dalam pembangunan hasil pembelajaran pelajar. Okey, seterusnya kita lihat ya, program TVET ini dapat mengurangkan jurang kesepadanan program pengajian berdasarkan keperluan dan juga kehendak industri ya. Memandangkan feedback daripada industri kita telah gunakan semasa peringkat awal, iaitu semasa peringkat pembangunan kurikulum, dan secara tidak langsung ya, industri ini dapat melahirkan ya, feedback daripada industri ini dapat melahirkan pelajar-pelajar yang lebih berkemahiran.
seterusnya ya, kita lihat ya, program ini dapat mengurangkan kos latihan kepada pelajar di mana pelajar-pelajar tersebut telah terlibat ya dengan aspek kemahiran pada peringkat awal lagi, iaitu semasa mereka mengikuti pengajian terdahulu lagi ya. Okey, seterusnya kita lihat ya, kelebihannya adalah program ini dapat menyumbangkan kepada peningkatan produktiviti dan juga perkhidmatan sesuatu pekerjaan. Dan yang terakhirnya, terdapat OSP yang kita bangunkan untuk kesemua penyedia TVET menjadikan rujukan ataupun panduan, iaitu MQA telah membangunkan garis panduan WBL. Begitu juga KPT telah membangunkan garis panduan Mode to You to I, dan juga JPK telah membangunkan NOS untuk digunakan ataupun untuk jadikan panduan kepada semua penyedia TVET di luar sana. Itu sajalah lain. Jadi itu sajalah. Jadi saya kira itu merupakan perkongsian yang cukup menarik ya daripada panel jemputan kita, iaitu Puan Rasmi berkaitan dengan TVET. Jadi baik Puan, terima kasih di atas maklumat yang telah dikongsikan. Jadi saya kita buka berikan laluan sebentar kepada soalan-soalan penonton lah sekiranya ada. Jadi sementara menantikan soalan daripada penonton, dah ada berapa banyak permohonan-permohonan TVET yang masuk ke MQA buat masa sekarang? Buat masa sekarang kita adalah beberapa permohonan untuk berlakuan aplikasi sementara untuk memproses program TVET. Kita ada di semua peringkat. Kita ada CJ, kita ada diploma, dan juga baru sahaja kita terima adalah peringkat ijazah sarjana muda. Begitu juga kita pun menerima program conversion daripada IPT untuk convert program akademik biasa yang mereka ada kepada program TVET. So kita terima semua permohonan so far. Ada akreditasi sementara dan juga ada conversion lah. Jadi sebab kita memang tahu yang program TVET ni ada sesuatu yang baru dan memang mendapat permintaan di luar sana sebab dia berkaitan dengan skill ya Puan. Okey. Jadi saya rasa kita nampaknya tak ada soalan untuk kali ini. Jadi saya harap semua penonton faham apakah itu TVET dan juga ciri-ciri dan sebagainya. Dan sekiranya anda dan mungkin akan ada lagi lah soalan-soalan tambahan yang akan datang, tapi nampaknya kita ada terima soalannya. Okey, daripada Citra Samuel. Okey, how much is work opportunity guaranteed for TVET? Apakah ada peluang pekerjaan yang memang diberikan untuk TVET? Kalau kita tengok ya, sasaran kerajaan adalah untuk yang mensasarkan ya 55% selepas SPM untuk melanjutkan pengajian dalam bidang TVET menjelang 2025. Maknanya kat situ kita dah tengok dah hasrat kerajaan ni, dah nampak dah peluang pekerjaan Malaysia yang akan datang mungkin akan berada pada landasan kemahiran. I see. Jadi so rasa nak menjawab soalan tu, itu mungkin bergantung kepada bidang lah. Kepada bidang berkenaan yang kajian pasaran bidang berkenaan. Jika terdapat banyak permintaan bagi bidang berkenaan, so senanglah student-student itu untuk mendapat pekerjaan dalam bidang berkenaan. Okey, soalan seterusnya Puan, daripada Amin Jamil, bagaimana cara MQA memastikan standard yang diletakkan untuk program TVET dapat memenuhi permintaan industri? Kita ada berdasarkan KOPTA tu, kita dah melibatkan permintaan industri. So seperti yang saya mention tadi, industri kita dah dilibatkan daripada peringkat awal lagi semasa pembangunan sesuatu program, semasa pembangunan sesuatu standard dan sebagainya. Dalam pembangunan standard kita pun, kita ada melibatkan engagement dengan pihak industri. Dalam kita punya JTC pun, kita ada komponen ataupun kita ada wakil daripada industri yang join kita punya jawatan kuasa teknikal kerja bersama, itu bagi program TVET. Jadi saya rasa ini merupakan soalan terakhir ya Puan, daripada Encik Zulfahmi Hussein. Salam Puan, Zul dari City University. Okey, dia daripada City University ya. Bagaimana proses conversion program ke TVET? Adakah perlu mengemukakan permohonan mengikut standard area 1 hingga 7 KOPTA? Ya, untuk conversion ya, kalau kita boleh kembali kepada slide conversion tadi, untuk conversion dia special sikit, dia tak perlu mematuhi ke semua standard susunan ya, bukan tak perlu mematuhi standard. Dari segi presentation dokumennya, susunannya
tidak perlu sebagaimana dalam susunan Kopta. Okey, kalau kita lihat ya dekat slide itu, untuk conversion ya, kita hanya memerlukan 4 dokumen ni sahaja. Nampak kan Encik apa tadi? Encik itu? Encik Zulfahmi. Zulfahmi. So, tuan-puan City University ya, kalau berhasrat untuk melaksanakan ataupun menjalankan conversion program TVET, perlu hantar dokumen dalam 4 ni, iaitu reka bentuk dan juga reka bentuk kurikulum, maklumat berkenaan dengan maklumat berkenaan dengan, sekejap ya, slide saya ni hang sikit. Penilaian pelajar. Reka bentuk maklumat dan penyampaian pelajar. Okey, terus sekejap ya. 4 dokumen itulah yang kita perlukan untuk penghantaran dokumen conversion TVET dan juga berserta dengan charge permohonan dan juga saya ingatkan tapi PPT ya, perlu memastikan ya dokumen ataupun program sebelum di-convert tu mematuhi dan menepati ciri-ciri program TVET seperti yang kita mention tadi tu. Ada 6 ciri, perlu menekankan kepada aspek kemahiran, perlu dijalankan sama ada WBL ataupun TUTI. So program tersebut perlu dikendalikan secara WBL ataupun TUTI dulu, barulah boleh dikonvertkan kepada TVET. Jadi saya harap dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Puan Sebutan tadi telah menjelaskanlah antara persoalan-persoalan yang kita terima pada hari ini. Jadi Puan, alhamdulillah, saya rasa kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Bicara Minda, dan saya pasti dengan perkongsian maklumat ini dapat memberikan informasi terkini yang amat berguna kepada kita semua berkaitan dengan TVET, terutamanya kepada pendidikan tinggi negara. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sidang penonton FB Live MQA yang begitu fokus memberikan perhatian topik kita pada hari ini daripada awal hingga ke akhir rancangan. Dan ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada Puan Rohasni Muhammad Siddiq selaku panel jemputan kita yang sudi berkongsi maklumat pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, suka saya maklumkan kepada semua penonton di luar sana bahawasanya MQA akan mengadakan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhannya pada November 2022. Maksudnya tak lama lagi lah Puan ya. Okey, jadi kepada para penonton, jangan lupa untuk follow, like dan juga subscribe FB rasmi MQA dan channel YouTube MQA bagi mendapatkan segala informasi terkini berkaitan MQA dan juga hebahan berkenaan sambutan Jubli Perak ini terus kepada anda melalui kempen media sosial kami. Bagi tuan-puan yang ingin menonton siaran ulangan kita pada hari ini, bolehlah berbuat demikian di channel YouTube MQA. Jadi khas kepada para penonton ya yang memajukan soalan namun tidak dapat kita jawab pada sesi hari ini kerana kesuntukan masa. Jadi tuan-puan bolehlah memajukan soalan tersebut di sistem pengurusan pertanyaan dan aduan SPPA yang boleh dilayari di laman web MQA www.mqa.gov.my. Dan baiklah Puan Rohasni ya, tanpa kita sedar telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi sebelum kita mengakhiri bicara Minda kita pada hari ini, sudi sekiranya Puan berkongsikan sedikit kata-kata akhir bersama penonton kita di luar sana, dipersilakan. Okey, terima kasih Laili. Terima kasih kepada semua penonton-penonton dan pendengar kita yang sudi mendengar slot kita pada pagi ini sehingga ke akhirnya. Diharapkan sedikit perkongsian daripada saya ini memberi manfaat kepada tuan-puan semua. Sekiranya tuan-puan masih terdapat sebarang kemusykilan, sebarang masalah ataupun sebarang pertanyaan, bolehlah kemukakan kepada pihak MQA ya. Dan semoga kita sama-sama dapat merealisasikan ya usaha kerajaan ke arah untuk mencapai sasaran iaitu sekurang-kurangnya 50% lepaskan SPM, melanjutkan pengajian dalam bidang TVET menjelang tahun
2025. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Hasni. Oleh itu kita berjumpa lagi dalam rancangan Bicara Minda yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik bersama dengan barisan panel-panel yang hebat yang akan kami bawakan terus kepada anda dalam episod yang akan datang. Baiklah, terima kasih daripada saya, Laili Kamaria Muhammad Jamil, moderator anda dan seluruh warga kerja pada hari ini. Dan untuk itu teruskan memberi sokongan anda dan sehingga berjumpa lagi dalam episod akan datang dalam program Bicara Minda. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia, jumpa lagi.